Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Yuni kerana memberi peluang kepada saya, Fatin Nur Ashikin binti Abubunin, dan juga rakan saya, Nurul Fazlin binti Abdul Bukani, dan juga Nur Nisha Nisrina binti Mustafa untuk membentangkan tajuk yang diberikan kepada kami. Hari ini, saya dan rakan saya akan membentangkan tentang tajuk perbezaan sumber ilmu Islam dan juga sumber ilmu Barat. Sumber ilmu amat penting kepada semua lapisan, tidak mengira usia ataupun pangkat. Seperti mana yang kita ketahui, ilmu adalah hakikat yang sebenarnya tentang sesuatu perkara. Umat Islam mementingkan umat Islam untuk menuntut ilmu, sama juga Barat. Oleh itu, bagi mengetahui perbezaan antara sumber ilmu Islam dan juga sumber ilmu Barat, dapat diketahui melalui contoh sumber ilmu Barat, kesan sumber ilmu terhadap individu, masyarakat dan negara, faktor penyebaran institusi dan juga akhir sekali tokoh bagi sumber ilmu Islam dan juga Barat. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Fazil untuk menerangkan lebih lanjut mengenai sumber ilmu Islam. Terima kasih kepada Fatin Nur Ashikin binti Abdul Muni. Saya, Nurul Fazil binti Abdul Ghani, seterusnya akan membentangkan topik mengenai sumber ilmu Islam. Sumber ilmu Islam bermaksud sistem penelitian dan cara berfikir yang sistematik dan radikal yang mampu memberikan jawapan yang cekap dan aktif. Perkataan ilmu berasal daripada perkataan Arab iaitu alima yang memberi maksud mengetahui. Perkataan asalnya ialah al-im yang bermaksud pengetahuan. Walau bagaimanapun, kedua-duanya memberikan maksud yang sama iaitu ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa contoh sumber ilmu Islam. Yang pertama ialah wahyu. Wahyu merupakan kalam Allah yang diturunkan ke atas Nabi dan Rasulnya melalui perutusan malaikat Jibril yang disertai dengan mukjizat. Yang seterusnya ialah pengetahuan naluri, iaitu ilmu yang diwariskan melalui genetik. Ibaratnya manusia memerlukan air dan makanan ketika lapar dan dahaga. Dan selain itu, pengetahuan daripada kepintaran, iaitu tahap ilmu yang diperolehi melalui majlis ilmu seperti motivasi alam sekitar dan sebagainya. Terdapat beberapa kesan sumber ilmu terhadap individu ialah tidak akan mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang negatif kerana mereka berpandukan sumber ilmu Islam seperti Al-Quran dan hadis Al-Sunnah. Terhadap masyarakat pula ialah masyarakat dapat mengeratkan hubungan silaturahim, tidak mengira bangsa dan agama kerana sumber ilmu Islam mengajar umatnya agar tidak memecah belahkan kaum yang lain. Sebaliknya, memberi pendedahan tentang keindahan agama Islam. Terhadap negara pula ialah negara menjadi lebih aman dan tenteram kerana bebas dari unsur jenayah dan perdagangan manusia. Faktor penyebaran sumber ilmu Islam adalah disebabkan oleh teknologi moden barat yang dapat mengatasi dan menguasai dunia Islam. Ianya telah menyebabkan umat Islam ketinggalan beberapa abad lamanya daripada arus perkembangan tamadun dunia. Oleh sebab itu, agama Islam mula berkembang di alam Melayu pada abad ke-13 Masihi dan berjaya meluaskan pengaruhnya ke seluruh alam Melayu pada abad ke-15 Masihi, serta menamatkan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menguasai daerah tersebut pada ketika itu. Antara pusat institusi sumber ilmu Islam adalah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 1983 oleh Kerajaan Malaysia. Yang seterusnya ialah Pusat Asuhan Tunas Islam yang telah ditubuhkan pada tahun 1970. Seterusnya, terdapat beberapa orang tokoh Islam yang akan saya perkenalkan. Yang pertama ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan Islam pada sekitar abad ke-14. Beliau juga merupakan tokoh sejarawan dan pemikir Islam dalam bidang falsafah, politik, pendidikan dan juga sosial yang telah diiktiraf oleh sentral dunia. Seterusnya, Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang ahli teologi, ahli falsafah dan ahli sufi yang terbesar dalam Islam. Beliau telah mendalami ilmu fiqh, kemudian mempelajari secara mendalam ilmu kalam dan ilmu falsafah. Tokoh yang seterusnya ialah Al-Farabi. Al-Farabi telah mendalami ilmu falsafah di Harain bersama gurunya Yohanna bin Haylan. Selain falsafah, beliau juga turut mendalami ilmu matematik, fizik, astronomi dan muzik. Walau bagaimanapun, ketokohan beliau dalam bidang falsafah lebih terselah kerana bidang falsafahlah beliau menjadi seorang pemikir Muslim yang handal pada ketika itu. Nama saya Nur Nisha Nisrina dan saya akan meneruskan pembentangan ini mengenai sumber ilmu barat. Jadi ilmu barat ini merupakan satu pengetahuan yang hanya bergantung kepada kaedah saintifik dan juga fenomena. Jadi kaedahnya bermula daripada pemerhatian, diikuti pula ramalan dan yang ramalan ini perlu diuji. Jadi mereka akan mendapat hasil pengetahuan yang mereka ingin miliki. Jadi mari kita teruskan dengan contoh-contoh sumber ilmu barat. Mari. Antara contoh sumber ilmu barat ialah rasionalisme, iaitu sesuatu tindakan perlu mempunyai alasan tanpa mengikut perasaan dan hukum agama. Kedua ialah saintisme, iaitu kepercayaan terhadap keberkesanan mengikut kaedah sains dan ia perlu digunakan dalam semua bidang. Ketiga ialah humanisme, iaitu percaya bahawa keperluan rohani dan emosi manusia dapat dipenuhi tanpa mengikuti Tuhan atau agama. Dan keempat ialah liberalisme, iaitu memisahkan agama serta membolehkan amalan bebas dari hukum agama. Dan terakhir sekali ialah modernisme barat, iaitu satu pemikiran atau amalan barat moden yang diambil daripada pengalaman sejarah mereka. Antara kesan kepada individu ialah mereka akan mengutamakan logik akal daripada kitab suci. Untuk masyarakat pula, masyarakat tidak akan menjadi sensitif terhadap kemungkaran. Dan bagi negara pula, urusan negara dipisahkan dengan hubungan dan keyakinan agama kerana kebebasan yang mereka percaya.
Antara faktor penyebaran utama sumber ilmu barat ialah ketika pensekularan ilmu di zaman Renaissance pada abad ke-19 Masihi. Para golongan cerdik berubah pemikiran kerana kesan dari pembelajaran mereka. Kita semua tahu ini telah menjatuhkan kedudukan kuasa gereja ketika itu. Antara institusi barat ialah Universiti Bologna di Itali serta Perpustakaan Slivius di Belanda. Dan yang terakhir sekali ialah tokoh barat. Jadi ada tokoh-tokoh barat dahulu yang sangat membawa pengaruh kepada dunia barat ialah Isaac Newton. Isaac Newton merupakan antara seorang ahli fizik yang terkenal dahulu kerana penemuan gravitinya. Jadi beliau sedang duduk di bawah pohon batang apple dan buah apple jatuh ke atas kepalanya. Jadi di situ beliau meneruskan penemuan graviti sehingga kini penemuan formulanya yang digunakan. Serta Albert Einstein, tokoh kedua yang antara dikenal ketika dahulu dan juga membawa pengaruh yang sangat kuat kepada dunia fizik dahulu. Dan beliau sangat terkenal dengan sehingga kini kerana telah membawa formula relativity iaitu jisim dan berat. Saya harap dengan pembincangan saya dapat membantu dan juga menambahkan pengetahuan yang sedang menonton ini.